Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Rizwan bin Azhar. Boleh panggil saya Encik Wan. Okay, kat sini saya mewakili syarikat saya, Kulkut Sdn Bhd. Saya akan membentangkan mengenai Playlight Classroom. Okay, so apa itu Playlight Classroom? Okay, Playlight Classroom ni adalah satu platform pembelajaran untuk prasekolah 3 hingga 7 tahun, di mana kita berikan satu game interaktif, dan melalui game-game ni mereka dapat belajar sambil bermain dengan seronok. Okay, so tim kita sangat expert dalam membuat game educational yang ada ciri-ciri interaktifnya. Antara elemen-elemen yang kita masukkan, kita menggunakan teknologi ni seperti augmented reality. Okay, so tim kita base di Johor Bahru, di UTM Skudai. Dan sepanjang tahun yang kita telah founded, kita dah buat banyak lah aplikasi-aplikasi kanak-kanak yang berteraskan pendidikan. So ini antara feedback parents yang telah menggunakan aplikasi kita. Contohnya anak dia autism dah boleh fokus jika menyusun abjad. So ini antara feedback yang berguna lah untuk komuniti. Maksudnya produk kita sini membantu komuniti tu dari segi kanak-kanak tu untuk belajar, lagi-lagi yang mempunyai autism dan sebagainya. Okey, saya nak kongsikan sedikit fakta dengan semua orang. 75% daripada guru-guru percaya digital content seperti physical content seperti textbook akan diubah for the next 10 years kepada digital. So kita pun dah boleh nampak sekarang banyak buku-buku teks ni dah pun di PDF kan. Tapi masalahnya PDF ni static. Kanak-kanak kurang berminat. So respon kanak-kanak pada bahan pembelajaran seperti itu, dia sangat kurang fokus lah. Kanak-kanak tu tak boleh fokus, kurang minat. Tapi kalau kita bagi satu konten yang sangat interaktif, ada audio yang bagus, ada animation yang bagus, so mereka berminat nak main tu. Dan secara bila diorang bermain tu, secara tak langsung diorang belajar. Okay, so kita tengok situation yang telah melanda negara kita, bukan sekadar negara kita saja. Ini adalah kes pandemik lah. Bila pandemik ni berlaku, kata Tadika dan Taska yang operating, mereka tak ada platform untuk melakukan pembelajaran tu. So apa inisiatif yang cikgu ni buat? Diorang menggunakan virtual meetings lah. 1 ke 2 jam mengajar kanak-kanak secara online, menerusi Google Meet, Zoom dan sebagainya lah. Tapi kelas-kelas ini limited pada masa sesi itu sendiri. Tapi di luar waktu sesi itu, tiada pembelajaran yang betul-betul kondusif lah. Kebanyakannya parents yang perlu take over untuk ajar anak-anak. Okay, so apa yang kita berikan adalah satu platform kat mana kita terapkan 5 teras bahasa Melayu, English, matematik, sains dan pendidikan Islam ke dalam platform ni. Dan dalam ni ada lebih daripada 70 aktiviti yang ada pendekatan yang berlainan. Okay, so antaranya ini antaranya lah untuk kita belajar menulis huruf A, belajar menulis Jawi, menyusun atur huruf, bermain dengan puzzle, mengenal habitat, mengira dan sebagainya. Okay, so kita buat aplikasi ni bukan dalam kita rujuk juga dengan subject matter expert, iaitu guru tu sendiri, di mana kita kumpulkan guru-guru tadika kemas dari seluruh Malaysia yang terpilih dan mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan. So ini antara contoh yang saya berikan standard pembelajaran kebangsaan. Dia ada kod pembelajaran dia dan dia ada objektif dia. So game yang kita hasilkan perlu mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okay, so selain daripada tu, value yang kita berikan juga pada ibu bapa di luar sana lah. Bila kanak-kanak bermain dengan aplikasi kita, ibu bapa boleh juga memantau dari segi performance anak mereka sendiri. Mereka boleh tengok anak mereka lebih kerap bermain game apa, subjek apa, dan bagaimana dari segi masa yang telah dimainkan, adakah makin cepat, adakah makin lambat, adakah mereka main sekali dua saja. So ini semua ada dalam report itu untuk ibu bapa lebih memahami anak mereka dalam pendidikan itu sendiri. Okay, so package yang kita sediakan ada 3, ada starter, light dan juga pro.
Perbezaan antara tiga ni adalah penggunaan pengguna tu sendiri. Ada keluarga mungkin lebih daripada seorang anak. So mereka boleh ambil plan yang lebih ni lah, boleh lebih eksklusif, dan juga tempoh tu adalah lebih panjang. Okay. Selain daripada itu, kita berikan juga tempoh percubaan untuk semua pengguna. Tak kira siapa-siapa boleh register, boleh cuba app kita secara 7 hari percuma. Okay. Value yang kita cuba berikan kepada semua orang, ia sangat mudah didapati. Boleh dapat dekat App Store, Google Play, Huawei App Gallery, tablet ataupun iPad, semua boleh. Tak ada masalah. Learning dia sangat interaktif. Cikgu-cikgu pun telah approve benda ni. Kita pun dah test dengan kanak-kanak tu sendiri. Kanak-kanak pun sangat teruja. Konten yang sangat banyak. And of course, dia adalah cost saving. Daripada kita nak tengokkan 100 setahun tu adalah sangat murah kalau dibandingkan kita beli buku-buku dan sebagainya lah. Okay. So antara value lain juga saya nak terapkannya, platform ni adalah sangat scalable. Maksudnya bila kata konten 5 subjek tadi, kita boleh tambah lagi. Yang sekarang, buat masa sekarang ni kita ada about 70 aktiviti, dan kita akan tambah dari masa ke semasa lah. Okay. So kenapa kita buat ni? Kita nampak benchmark kita antaranya Papumba dan Tudumat. So mereka ni adalah nama-nama yang telah berjaya menembusi market dari segi pendidikan kanak-kanak prasekolah. Okay, kita tengok diorang ni dapat hundreds and millions of users, dan juga revenue diorang sangat memberansangkan lah. Diorang dah invite few investor untuk chip in kepada mereka punya startup. Okay, so kita bergerak sekali lah dengan movement tu, tapi niche kita lebih kepada market Malaysia. Ini antara statistik kita, dah lebih kepada 9,000 total activity yang telah dimainkan as of 31 Ogos. Dan sekarang kita ada 1,400 user lah. Okay, sepanjang kita lancarkan produk kita tahun ni, kita sukar sikit nak membuat marketing dari segi fizikal dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh buat adalah online contest lah. Antara kita buat pertandingan mewarna, melukis dan sebagainya lah. So kita dah engage dah dengan kanak-kanak dan ibu bapa yang kat rumah. So diorang dah buat colour-colour, kita bagi sedikit appreciation lah. Alright. So antara partner yang bergerak seiring dengan perjuangan kami ni, antaranya inilah nama dia, MDEC. Okay, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada MDEC sebab dah membantu kami. Mereka telah memberi kami grant di mana kami boleh membuat few marketing online, dan juga IP kami boleh dikembangkan lagi. Okay. Selain daripada tu, kita ada juga MPH Bookstore, di mana ini adalah antara partners kita. Mereka, semua orang tahu bookstore tak boleh dibuka sepanjang MCO ni, tapi MPH sendiri ada produk digitalnya yang lebih cater kepada primary school. So kita collaborate bersama dan hasilkan satu one stop e-learning platform. Okay, so selain daripada itu, kita ada juga telco besar di Malaysia ni, Celcom, partner dengan kita. So sekarang customer kita lebih mudah untuk melanggan Lab Classroom secara mingguan ataupun bulanan. So sangat mudah dengan Celcom sekarang, customer kita dah boleh subscribe. Okay, itu saja presentation saya untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Boleh contact saya pada email dan nombor telefon yang tertera. Jangan lupa download app kita ya. Saya perlukan support daripada semua rakan-rakan saya di sini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia pembentangan daripada Playlab Classroom. So Playlab Classroom ni sebenarnya untuk parents lah. Maksudnya parents lah yang akan subscribe untuk anak-anak dia orang. Okay. Dia boleh jadi dua-dua, Encik Afizul. So dia boleh jadi parent dan juga guru-guru sebab ini adalah orang kata bahan bantu mengajar. So dia boleh parent, sama ada parent ataupun guru tu sendiri nak guna platform kita sebagai medium untuk ajar anak-anak. Okay. Maksudnya silibus tu pun memang dah follow silibus kebangsaan ke macam mana? Betul. Kalau nak ikutkan negara kita, memang ada standard yang dikeluarkan kerajaan lah, kurikulum standard untuk prasekolah. Okay, so yang tu digunakan tadika kemas lah. Macam semua orang tahu tadika kemas memang government punya ni lah. Tapi dalam masa yang sama, tadika-tadika lain pun berpandukan itu juga. Dan diorang mungkin ada add-on syllabus tu. Tapi dalam masa yang sama, is the same thing lah. Sebab prasekolah dia punya content tak terlalu kompleks. Seperti sekolah menengah dan sebagainya. Macam sekolah prasekolah, very simple, belajar abjad, belajar sains dan sebagainya. So maksudnya, okay, so dari segi
untuk kanak-kanak tu ialah di bawah darjah 1 ke ataupun macam mana? Sebenarnya Untuk pengguna target app kita adalah dalam 3 ke 7 tahun. 3 Tapi ke 7 tahun. konten tu bila kita study balik, sebenarnya dia sesuai juga nak digunakan kepada sekolah rendah. Okay, so, kalau saya tengok balik konten-konten di Playlab Classroom ni, sebenarnya ada juga konten-konten yang kena pada audience yang sekolah rendah. Sebab dia ada beberapa level dekat Playlab Classroom. Basically kita ada 3 level. Level 1, 2 dan 3. So apa yang kita targetkan adalah level 1 adalah untuk umur 4 tahun. 3 ke 4 tahun. Tapi level kedua adalah 5 tahun dan level ke-3 adalah 6 ke 7 tahun. Tapi at the same time semua level ni adalah maksudnya sekolah rendah boleh menggunakan level 3 ni. Sebab konten dia agak kompleks juga, ada pengiraan dan sebagainya. So macam pengiraan tu adalah sekolah rendah, tapi at the same time kalau ada pelajar-pelajar sekolah prasekolah boleh buat, maksudnya dia dah advance. Dah level dah up lah. Dia dah advance sikit. Okey, menarik. So kalau ikut zaman kita memang belajar simple lah, tapi zaman sekarang ni really kompetitif lah saya rasa. Kanak-kanak sekarang makin hebat, makin pandai. Even yang dalam Jomblans ni kita dapat tengok kan 15 tahun pun dah boleh buat coding ni. So zaman orang kata new generation ni agak power. Ya, betul. Saya setuju. Okey, kita tengok kalau ada soalan ya daripada guest. Okey. Ada modul khas ke untuk anak-anak autism atau sama je dengan modul kanak-kanak yang normal? Okey, untuk anak-anak autism kita tak ada modul khas sebab kita ambil orang kata audience secara general lah. Okey, so secara autism ni kita tak ada expertise untuk target dia punya content yang orang kata bukan sekadar autism, disleksia dan sebagainya lah. So kita tak ada that subject matter expert yang cara penyampaian yang sesuai bila secara digital ni. Tapi kita boleh target secara orang kata general lah. Semua orang boleh pakai, tak kira lah bangsa dia ke ataupun background dia ke. So dia boleh faham konten dalam Playlab Classroom. So dari segi pembinaan konten tu, adakah dibina sendiri internally ataupun outsource kepada provider lain ke? Tiada. Memang kita punya in-house sendiri. Kita memang software house di JB. Basically kita bukan hanya sekadar game team, kita ada juga buat mobile app, sistem, website dan sebagainya. Okay, so kita punya game team adalah really small scale. Kita ada few developers, ada few artist, designer dan sebagainya. Tapi untuk buat this kind of orang kata game adalah sangat orang kata modal yang memerlukan modal yang besar lah. Kita boleh tengok mana-mana company yang buat orang kata game, dia memerlukan modal yang besar sebab proses dia sangat lama. Contohnya saya boleh bagi contoh, nak buat website seminggu siap. Nak buat game yang kompleks, yang banyak, lagi-lagi yang macam Playlab Classroom ni melibatkan konten, lagi lama, berbulan-bulan. So itu proses dia. Semua in-house lah ya. Betul. So sekarang ni ada berapa ada berapa konten ataupun ada berapa modul ataupun chapter dalam tu. Maksudnya as a whole. Faham. Dalam Playlab as a whole sebaik tak ada didekatkan kan. Okay, alright. So kita ada 5 subjek teras macam saya ceritakan tadi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths, Sains dan juga pendidikan Islam. Okay, so ini adalah subjek utama lah. Kalau kita tengok UPSR pun benda yang sama lah, subjek teras. Okay, dalam 5 subjek ni saya cakap macam ada kod-kod standard dia. Alright, dia ada level dia, level 1, 2 dan 3 mengikut umur masing-masing. So, tapi in the future memang kita akan masukkan konten-konten yang akan datang lah. Setiap level ni ada 5 aktiviti. So that's why saya cakap ada around 70 lebih aktiviti dalam game tu. Kalau to be exact is 75. And sekarang memang tim kita currently tengah buat konten-konten yang dia akan bertambah lagi lah ya. Betul. Dia sama je macam Netflix. Bulan depan ada cerita baru. Okay. So maksudnya dengan RM99 tu, tadi saya tengok yang paling mahal lah, RM99 up to 5 users kan? Betul. For a year. Betul. Dan the content sentiasa bertambah. Betul. So masa musim-musim PKP ni memang ramai yang tengah ni kan. So mungkin ada anak-anak lebih tu so bolehlah join sekali. So ada 3 orang anak senang boleh orang buat sekali.
Okay, menarik. So seeloknya satu anak satu lah kan supaya kita boleh keep track the performance. Betul, tapi kalau ada 5 Ah, pun okey sebab 5-5 boleh track dalam akaun yang sama. boleh. Okay, Sama je macam Active users. macam Netflix kita boleh pilih profile kan. So dalam satu akaun ada Okay. 4 orang. So pilih profile mana yang anak tu nak guna. Betul. Tak okay. kompleks lah, basically very straightforward lah untuk parents. Lagi-lagi yang orang kata bukan tech savvy lah. Buka je app tu dia tahu apa nak buat. So maksudnya dia juga record lah screen time kanak-kanak tu kan bila dia gunakan apps ni. Betul sebab itu antara sebab value yang kita bagi pada parents, sebab kita nak orang kata olah data tu dari segi pemahaman kanak-kanak tu sendiri. Sebab dari segi tu macam sebelum ni kita buat app kanak-kanak, masa main tu penting sebab kita dapat tengok dari masa first try dia mungkin ambil masa 10 minit. Dia dah main 100 kali, kita tengok masa dia mungkin ada ambil masa ada improve kita boleh tengok Ya betul. Okay, menarik. Okay, menarik. Okay, so kita tak ada soalan lagi. Okay, mungkin Cik Rizwan ada kata-kata terakhir. Saya sebenarnya ada few lebihan merchandise. Saya nak ada tak soalan terakhir? Saya nak bagi hadiah. Okay, soalan terakhir. Okay, kita akan bagi hadiah kepada siapa yang bagi soalan terakhir. Cepat. Dapat hadiah. Nanti saya yang tanya ni. Okay. Betul. Siapa tanya dapat hadiah lebih. Ataupun speaker-speaker yang lain pun kalau ada soalan untuk Playlab Classroom, dipersilakan. Okay. Soalan standard. Apa tech stack tuan? Muhammad Ijazi. Alright. So tech stack basically untuk buat game ni kita gunakan game engine Unity 3D. Unity. Alright, Unity 3D. So kita menggunakan C# lah untuk object oriented programming. Dari segi bila kata Unity ni adalah cross platform. So macam-macam jenis platform lah, iOS, Android dan sebagainya. Semua front end, back end semua dekat situ lah. Okay, so ada dalam dari segi nak buat game development ni lain sikit. Dia audio kena main dan grafik dia kena main. Macam-macam semua, everything in real time kan. So dia lain. So tapi itu adalah untuk dari segi mobile app tu sendirilah. Alright, so untuk website tu sendiri kita ada guna Laravel dan native lah. Native orang kata front end tu memang kita buat from scratch lah. So maksudnya bila update kena update dekat dua-dua tempat ke ataupun actually dua is two different thing? Mana yang melibatkan sistem adalah dekat website tu sendirilah. Tapi dekat mobile app tu dari segi update kita update through Play Store dan juga Apple Store lah. Okay. Macam biasalah kita update konten kat situ je. Okay, ada satu lagi soalan. Apakah perancangan untuk ketengahkan kepada sekolah-sekolah? Ini menarik. Daripada Muhammad Zul Haziq. Baik. Alright, so sebenarnya memang bukan dalam perancangan lagi, memang dalam orang kata fasa execution. So memang kita tengah engage dengan tadika-tadika kat luar sana. Basically ini bukan hanya sekadar B2C dan kita ada buat B2B juga, di mana kita bagikan Playlab Classroom ni secara percuma kepada mana-mana badan orang kata tadika. Sebab during pandemic kita nak bantu tadika-tadika ni perform, especially yang tak boleh hantar anak kan. So semua dekat rumah kan, tapi tadika tak boleh bawa value pada parent-parent tu sendiri kan. So kita membantu, kita nak membantu tadika ni bagi value pada parent. So diorang boleh cuba app kita, download, kita bagi secara percuma saja untuk 6 bulan. So diorang boleh main lah semua benda dalam tu. So dalam masa yang sama kalau diorang berminat untuk konten-konten kita bagikan tu, diorang boleh mula subscribe lah untuk plan kita. Sebab plan kita bukan sekadar orang kata bulanan, mingguan pun kita boleh subscribe. Mingguan pun ada? Yes, mingguan pun ada, tapi diorang mesti menggunakan Cellcom. So itu antara partner kita lah. Baik. Okay, alright.